Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita sedang bersiaran secara langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam rancangan ataupun siri pengajian silsilah ad-durus al-manhajiyah ala fi dhaw'il kitabi wa sunnah ala manhaji ahli sunnati wal jamaah wa hadi salafis salih wa siyar a'lamin nubala. Dan alhamdulillah pada hari ini insya-Allah kita teruskan dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala perbincangan dan kajian dan analisa terhadap hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah. Dan sebagaimana biasa dengan syarah kepada Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Fadilati Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kita akan sama-sama menggali dan mencari ilmu yang boleh kita amalkan dan kita sebarkan dalam kehidupan kita seharian. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi dalam proses mendalami dan mengkaji hadis ihfazillah yahfazk, ya, hadis yang ke-63 yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, dan terjemahan hadis telah pun kita bincang, dan hari ini sampailah kita kepada muka surat 486, iaitu maka wajib bagi kita untuk tidak melupakan kurnia Allah yang telah menundukkan mereka bagi kita, dan wajib bagi kita untuk memperingatkan orang-orang awam jika kita mendengar salah seorang di antara mereka berpangku pada mereka dan mengatakan merekalah menolong kita 100%. Mereka yang pertama yang terakhir yang wajib bagi kita menjelaskan kepada mereka dari kesalahan dalam bertauhid, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan Syekh Utsaimin di sini menegur dan menasihat segelintir umat Islam yang tidak mempraktikkan salah satu mafahim akidah as-salafus salih, iaitu konsep al-wala dan al-bara. Apabila kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita sebagai hamba Allah mestilah memberikan wala, nusrah, yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nusrah kita hanya untuk Allah, untuk menjaga agama Allah dan membantu umat-umat Islam, orang-orang mukmin yang mendukung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dalam masa yang sama kita mestilah mengamalkan konsep al-bara, menjauhkan, membebaskan, meninggalkan segala musuh-musuh Allah dan mereka yang bersekongkol dengan musuh-musuh Allah untuk memusnahkan Islam, memusnahkan akidah tauhid, ya. Segelintir umat Islam mereka terlampau mengagung-agungkan golongan kufar Yahudi dan Nasrani, kerana bagi mereka, mereka yang bantu kita selama ini dalam kesusahan. Orang Islam tak nak bantu kita pun, pilihlah Yahudi Nasrani juga yang tolong kita, ya. Jadi sampai peringkat mereka mengebarkan bendera kufar, mencium bendera kufar, mencium gambar-gambar pemimpin-pemimpin kufar Yahudi dan Nasrani. Maka ini adalah satu kesilapan yang sangat besar. Ini adalah satu fitnah
Kerana sebagaimana kita tahu di akhir zaman ini setelah kejatuhan ad-daulah al-Uthmaniyah al-Islamiyah, khilafah Turki al-Uthmaniyah, maka British yang menjadi dalang kepada Yahudi dan Nasrani itu telah melaksanakan dasar pecah dan perintah, ataupun disebut sebagai farriq tasud. Farriq ni pecahkan umat Islam ini, kamu akan dapat menjadi tuan as-siyadah. Dulu Biladus Syam di bawah satu, berada dalam satu kawasan. Bila sebut Biladus Syam, orang tahu Biladus Syam. Tapi pada hari ini British telah memecahkan Biladus Syam kepada Jordan, Palestin, Syria, Lubnan. Jadi bila ada 4 negara, 4 pemimpin, 4 sistem pemerintahan berbeza, maka mustahil mereka ini boleh bersatu antara satu sama lain. Itu baru Biladus Syam. Belum negara-negara Arab lagi. Belum lagi negara-negara orang Islam. Maka atas dasar itu, kesilapan umat Islam pada hari ini terlampau mengagung-agungkan golongan kufar, sehingga sanggup mengikut segala jejak langkah Yahudi Nasrani, nak tiru belaka cara pakaian mereka. Ini mudah-mudi ada je genre muzik baru nak ikut, kena hak jenis rambut punk tu, macam rambut landak tu kan. Oh ni set-set punkster, oh ni set-set punk, ini heavy metal, ini thrash metal, dan macam-macam. Yang ni hip hop, pakai rantai emas, tiru negro pakai rantai emas. Negro US lah katakan. US belaka, semua nak tiru US kan. Semualah cara hidup, cara pemikiran, semua nak tiru cara barat. Maka atas dasar itu kita kena kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perayaan-perayaan orang kafir semua kita nak tiru. Kalau pokok Christmas tu di shopping komplek dengan negara-negara Islam ni, dia yang paling tinggi, kalah pokok Christmas dekat US. US pun tak jumpa dah pokok Christmas yang tinggi. Tiba-tiba yang paling tinggi punya ada dekat ECM ataupun Mega contoh. Tak payah pergi ingat ke US. Duduk Malaysia pun dah boleh jumpa pokok Christmas paling tinggi di dunia. Seolah-olah kita ni berada di Biladin Nasara. Itu yang ditegur oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kenapa di Qatar dan di Dubai, bila masuk hari Christmas, macam-macam. Macam duduk dekat negara Eropah lah pula, bukan duduk di negara Arab, di negara Islam. Nabi SAW telah mengeluarkan berhala dan al-wathaniyah, penyembahan berhala, dan al-wathaniyin, penyembah berhala pada negara Arab. Hari ini orang Arab sendiri yang bawa masuk berhala semula masuk ke negara Arab. Jadi ini semua kerja Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi SAW pesan, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab menyebut, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni adalah satu kaum, kita ni tak kira bangsa apa pun, kita ni jadi mulia sebab kita ni Islam, ada Islam. Fa idza taghaina al-'izzata bighairi ma a'azzana Allah azallana Allah. Kalau kita cuba cari kemuliaan selain daripada Islam, nak ikut style barat, nak tiru style Korea, K-pop, Japanese pop, macam-macam pop kan, lollipop pun nak tiru juga. Semua pop-pop nak ikut belaka. Barat pun ikut, hak timur pun ikut, timur pula hak jenis Korea. Jepun, semua nak tiru. Budak-budak sekolah pun nak tiru. Dia ni patut tak pakai spek, tapi hari tu mari sekolah pakai spek besar. Ni warna besar sangat spek ni. Ini artis Korea Ustaz. Dah ada power ni spek ni. Tak ada power, saja. Kan? Budak perempuan pula pakai spek mata hitam. Besar. Besar pada muka lagi. Nak tiru. Tiru belaka. Dah hak Nabi buat tak nak tiru. Jadi kita ni kena kembali kepada sunnah. Itu pesan Nabi SAW. Kita sambung. Sabda beliau,
Dalam hadis yang kita baca, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Itu sampai pada hadis ni, syarah hadis ni. Ketahuilah jika umat berkumpul untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah Ta'ala tuliskan kepada kamu. Apa maksud hadis ni? Ini termasuk pada al-iman bil qada' wal qadar. Salah satu arkan, rukun beriman qada' qadar sebagaimana yang kita pelajari dan disebut oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqa dalam kitab Al-Qada' wal Qadar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Al-iman bi anna Allah kataba kulla syai'in fil lawhil mahfuz. Segala yang berlaku atas dunia ini semua telah termaktub dalam pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Syarah, maka Nabi SAW menjelaskan dalam kalimah ini bahawa jikalau umat berkumpul semuanya untuk memberimu manfaat, maka mereka tidak akan dapat berimu manfaat kecuali apa yang Ta'ala telah tuliskan kepadamu. Seluruh manusia berkumpul, mereka nak bagi kita satu manfaat pada kita, tapi Allah Ta'ala tak izinkan, tak dapat juga tuan-tuan. Jadi kalau kita tak dapat, semua nak bagi kat kita, tapi Allah Ta'ala tak bagi, kita tak akan dapat. Kita wajib beriman dengan perkara tersebut. Rezeki kita mungkin Allah Ta'ala bagi yang lain, ya? Tapi kita sebut Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah, Allah Ta'ala akan bagi kita rezeki yang tak disangka-sangka. Kita baik sangka dengan Allah. Mesti sentiasa baik sangka, husnuzan dengan Allah. Allah Ta'ala itu maha mengetahui, lagi maha bijaksana, lagi maha mengasihani. Jika mereka memberi manfaat kepadamu, maka ketahuilah bahawa itu adalah dari Allah. Kerana itu yang Allah Ta'ala tuliskan kepada kita. Alhamdulillah, entah macam mana satu hari kita dapat macam-macam bantuan. Bantuan daripada ni, bantuan daripada ni, rezeki daripada ni. Hari tu gantung periuk lah, senang cerita. Oh, gantung periuk saja ni, ada semua rezeki. Tak minta pun, tapi datang. Pagi jiran ni bagi nasi lemak, tengah hari orang ajak makan nasi. Ni orang ajak ni, oh gantung periuk kita hari ni. Rupanya rezeki tu Allah Ta'ala dah tentukan bagi kita. Alhamdulillah. Ada hari kita jamu orang pula, ada hari orang jamu kita. Alhamdulillah. Itu semua rezeki pada Allah. Itu masuk dia. Dan banyak lagi contoh kita boleh ambil lah. Sampai contoh yang paling mudah dalam kehidupan kita. Kerana itulah Allah tuliskan pada kita. Maka Nabi SAW tidak bersabda, jika umat berkumpul untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak akan memberi manfaat kepadamu. Tapi beliau mengatakan mereka tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tuliskan bagimu. Ini semua balik kepada apa yang termaktub di Lauhul Mahfuz. Manusia tidak ragu lagi dapat memberikan manfaat antara satu dengan yang lain, saling bantu antara satu dengan yang lain. Namun semua manfaat itu telah Allah tuliskan bagi manusia itu. Dialah menggerakkan orang memberi manfaat kepadamu, berbuat baik kepadamu, yang menghilangkan kesulitanmu. Demikian juga sebaliknya jikalau mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu yang mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Ta'ala tuliskan berbahaya bagimu. Jadi ada masa kita menghadapi kesulitan, tiba Allah datang hamba fulan. Kita tak suruh dia datang pun, dia pun tak sangka nak jumpa kita. Rupanya dia, Allah Ta'ala takdirkan dia bantu kita. Alhamdulillah. Jadi selesailah kita daripada segala masalah. Itu semua telah termaktub di Lauhul Mahfuz. Keimanan seperti ini hukumnya wajib, yakni seorang harus selalu bersandar pada Tuhannya, bertawakal sepenuhnya kepadanya dan tidak terlalu bersandar kepada seorang. Kerana ia mengetahui bahawa jika berkumpul seluruh makhluk untuk membahayakannya dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Ta'ala tuliskan berbahaya untuknya. Ini amat penting. Contoh dalam bagaimana kita boleh aplikasikan benda ni. Kita kena berusaha. Contoh nak pergi haji. Tuan-tuan dah siapkan dengan wang ringgit, siapkan dengan segala urusan. Alhamdulillah boleh pergi dah uruskan keluarga, apa semua. Tinggal nak pergi je. Kan? Dulu ada satu kes, satu tahun orang tak jadi nak pergi sebab ada apa? Virus apa lah. Sesama burung. Tak jadi pergi lah. Kalau pergi nanti kena sesama burung. Tak jadi pergi. Lalah rezeki orang lain pergi.
Orang ni tolak, orang ni dapat pergi. Kan? Bila pergi pula, mujur aku tak pergi tahun ni. Kalau aku pergi mesti kena runtuhan ataupun kren tu mesti tumbang atas aku, ataupun aku mati di Mina disebabkan rumpuhan. Mana dia tahu? Kita tak tahu. Sekarang ni tuan-tuan, bila Allah Ta'ala dah takdir kita pergi, kita dah tengok semuanya okey, kita pergi. Jadi kita doa selamat, ya Allah selamatkan aku. Kalau musibah tu ditakdir pada aku terima ya Allah. Pergi. Tawakal ala Allah. Nak selamat betul, tunggu tak ada orang pergi haji, kita seorang je pergi haji, jangan haraplah. Nak tawaf kita seorang tawaf, nak pergi Mina kita seorang melontar. Selesa melontar hari ni, tak ada orang melontar, kita seorang yang melontar. Memanglah, dah awak pergi pada bukan musim haji. Orang pergi musim haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, awak pergi bulan Muharram. Pergi melawat saja tu, seorang pergi melontar. Tak sah lah pula hajinya sebab dia mengerjakan haji bukan pada waktunya. Jadi dah kita jangan bimbang. Itu rezeki Allah Ta'ala. Macam ada seorang jemaah tadi cerita, kan? Dia tak tahu menahu pun jemaah tu mati kena rempuh. Dia pergi pukul 10. Dia macam tak percaya. Ya ke tak aku nak melontar ni? Tak ada orang. Nak pergi melontar jam berapa kosong. Kesilap timing. Rupanya dah clear dah mayat. Pukul 10 tu mayat semua dah clear dah. Orang pun takut nak pergi melontar. Jadi rezeki dia dapat pergi. Pergi melontar. Selamat Alhamdulillah. Pula dah. Ada orang rezeki macam tu. Orang lain yang mati, dia dapat lontar dengan selesa. Kan? Itu semua kerja Allah Ta'ala. Jadi kita Alhamdulillah. Tapi kena ingat, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Jangan bimbang. Kalau aku pergi ni, ada bahaya tak? Kalau aku buat kerja ni nanti ada jadi apa-apa tak? Kita tak tahu. Minta doa selamat dengan Allah. Kalau dia berlaku, itu dah jadi ketentuan. Kita doa pada Allah SWT selamatkan kita. Usaha macam mana nak selamatkan. Itu cara dia. Sebab kita bukan dalam ilmu kita. Kita dalam timing. Timing memang betul-betul masa yang paling perfect. Paling selamat. Tak ada bahaya apa-apa. Tak ada seorang boleh beritahu macam tu. Kan? Tapi Alhamdulillah. Bila kita banyak minta tolong Allah, Allah Ta'ala selamatkan kita. Itu maksud dia. Dia wajib. Kerana dia mengetahui jika berkumpul seluruh makhluk untuk membahayakannya dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan berbahaya untuknya. Ini satu ibtila, ujian baginya, bahaya. Mana-mana tempat dalam dunia ni bahaya. Pergi Mekah, Madinah ada bahayanya. Pergi dalam hutan ada bahayanya. Mandu kereta ada belaka bahaya. Bahaya itu di mana-mana, tapi bila kita beriman Allah pelindung kita, insya-Allah kita akan jadi berani dan kuat tawakal kita pada Allah. Jangan disebabkan kelemahan yang ada pada diri kita, kita jadi inferiority complex. Terlampau merendah diri, putus asa. Aku ni dah lah kaki tempang. Kan? Macam mana nak berjihad fi sabilillah? Tapi itu tidak menghalang. Sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-Jamuh dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ini disebut oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Amr bin Al-Jamuh datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah fa uqtal hatta uqtal, in qutiltu fi sabilillah hatta uqtal, amshi birijli hadhihi sahihatan fil jannah. Wahai Rasulullah, adakah aku bila mati syahid dalam perang Uhud, ini cerita perang Uhud, kalau aku mati syahid dalam perang Uhud ni dengan izin Allah, adakah aku akan berjalan dalam syurga nanti dengan kaki aku ni menjadi normal, ataupun jadi dia tetap tempang macam mana aku dalam keadaan aku di dunia hari ni? Nabi kata na'am, jangan bimbang. Maksudnya kaki tempang, mata buta, benda lagi. Dekat syurga semua jadi normal belaka, sehat, cantik belaka. Tak ada orang tua, tak ada bayi, semuanya muda-muda, sehat belaka, insya-Allah. Dia pun seronok. Jihad, mati syahid sungguh tuan-tuan. Lalah Nabi khabar benda.
ka'anni anzuru ilaika tamshi birijli hadhihi sahihatan fil jannah. Seolah-olah aku melihat kamu berjalan dengan kaki kamu yang sahih, yang sihat, yang normal, di syurga nanti. Begitu keyakinannya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia redha dengan takdir. Tapi orang yang begitu, akhirnya Allah Ta'ala muliakannya dengan asy-syahadah fi sabilillah. Itulah keimanan para sahabat. Pada saat ini selalu menggantungkan harapan pada Allah, bersandar padanya, tidak mempedulikan makhluk, walaupun mereka berkumpul untuk itu. Kerana kita temukan generasi salah umat ini, ketika mereka berpegang teguh pada Allah dan bertawakal kepadanya, maka tidak ada tipu daya orang yang membenci mereka dapat mendatangkan mudarat bagi mereka. Kuatnya tawakal para sahabat generasi as-salafus salih itu kerana mereka menjadikan Allah Ta'ala itu as-samad, tempat bergantung, harap dalam segala keadaan. Ketika susah ingat Allah, masa senang lagi kena banyak ingat Allah. Betul tak tuan-tuan? Kita ni time susah lah kita lupa Allah. Nabi kata ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi shiddah. Banyak-banyaklah ingat Allah Ta'ala masa kita senang, masa muda, masa tak sakit ni selalu semayang, puasa, baca Quran, ingat Allah banyak-banyak. Dah tua nanti baru nak puasa, dah gerak dah. Masa tua nanti doktor suruh makan ubat, tak boleh nak puasa dah. Masa tengah segar bugar, tengah sihat ni, masa lapang ni lah, buat ibadah banyak-banyak. Masa tua sakit nanti, ibadah cara lain lah, ibadah style orang sakit lah. Masa sihat ni, ibadah style orang sihat. Beruntunglah mereka yang memanfaatkan masa muda, masa lapangnya sebelum masa sibuk, sebelum masa tua. Itu pesan Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu wa la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak dapat memudaratkan kamu. Sesungguhnya Ta'ala itu bima ya'maluna muhit, Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Tipu daya. Dalam peperangan sini banyak tipu daya, taktik. Tapi macam mana kita nak tahu itu tipu daya musuh? Itu semua kena banyak bertakwa dan bersabar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan buka pintu hati mereka untuk bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena sabar, kena bertakwa. InsyaAllah tidak ada apa-apa mudarat. Sebab tu Nabi SAW ajar kita baca doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi, tidak ada sesiapa pun yang dapat memudaratkan kita dengan nama Allah. Sama ada yang cuba memudaratkan kita itu berada di langit ataupun di bumi, la yadur, tidak boleh memudaratkan kita. Wa huwas samiul alim, Allah Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah pelindung kita masa kita susah, masa kita takut, masa kita dalam keadaan gawat. Allah Ta'ala sebut, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su', siapa yang mendengar rintihan orang yang dalam kesusahan? Allah. Dan siapa yang menyingkap, siapa yang menghapuskan segala keburukan? Allah. Jadi atas dasar itu kita kena banyak kuat pegangan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beliau yakni sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sebelum itu betul. Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran takdir tadi. Apa telah ditulis oleh Allah telah berakhir dan diangkat, dan lembaran telah mengering dan tinta-tinta, serta tidak ada kesempatan untuk mengubahnya. Jadi benda yang Ta'ala tetap, tak boleh nak ubah. Sesuatu yang seharusnya tidak mengenaimu, terimalah tidak akan mengenaimu. Dan sesuatu yang seharusnya mengenaimu, terimalah akan mengenaimu. Dalam ungkapan yang kedua Nabi sebut,
Ketahuilah bahawa kemenangan bersama kesabaran dan kesenangan bersama kesulitan dan bersama kesulitan ada kemudahan. Nabi SAW sebut, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah kalau musibah itu menerima orang lain, memang Ta'ala takdir takkan berlaku pada diri kamu. Kalau Allah Ta'ala takdir musibah itu berlaku pada diri kamu, dia tak akan tersilap, dia tak akan kena pada orang lain. Jadi tak boleh kata, patutnya bukan Pak Cik tu yang mati kena 4 orang kren tu. Bukan Pak Cik ni yang mati kena pijak kena. Patutnya orang lain. Kita pula yang tentukan. Siapa kita? Tak boleh. Semuanya telah berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajib beriman dan rida. Ya. Kemudian disebut juga Nabi SAW sebut, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Kita tengok kemenangan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Islam. Sampai para sahabat tanya, mata nasrullah? Ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan Allah Ta'ala itu dekat. Tapi kena sabar. Pembukaan kota Mekah, bukan tiba-tiba Nabi buka kota Mekah. Nabi kena hijrah ke Madinah, tinggalkan rumah, tinggalkan harta, tinggalkan kebun, tinggalkan segala gedung-gedung perniagaan. Tak ada satu sen pun mereka bawa ke Madinah. Tapi dalam masa beberapa tahun akhirnya umat Islam menjadi kuat. Dan mereka dengan izin Allah Ta'ala berjaya membuka Makkah dalam keadaan tidak berlaku peperangan. Orang kafir surrender. Tak boleh buat apa. Lawan pun kalah kan. Baik kita tak payah lawan. Gitu tuan-tuan. Berkat kesabaran. Sabar. Gitu. Kemudian itu wa'lam anna nasra ma'as sabri. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan kita akan memperolehi kepimpinan dalam agama. Nak biar Islam ini memerintah dan ada pemimpin yang memerintah ikut cara Islam, asasnya ialah kesabaran dan keyakinan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Ya. Okey, kemudian sabar itu kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan tentang konsep sabar, dan banyak kali dah kita bincang tentang sabar ini. Dia mencakupi sabar taat pada Allah dan sabar dari meninggalkan maksiat dan atas takdir yang menyakitkan kerana musuh selalu menimbulkan bencana kepada seorang dari segala sisi. Hal ini membuatnya merasa tidak mampu menghadapi musuhnya, yang kemudian ia merasa lemah dan meninggalkan jihad. Terkadang ia bersemangat dalam jihad, tetapi ketika itu ia tertimpa kesakitan, ia merasa lemah dan berhenti. Terkadang ia terus walaupun tertimpa sakit dari musuhnya, maka di sini wajib bersabar. Jadi kita lihat apa yang berlaku pada umat Islam hari ini. Contoh di Palestin, mereka meningkatkan kesabaran mereka pada Allah. Dan masih pada hari ini mereka masih lagi diserang, ada yang mati dibom, dibunuh, ditembak dan sebagainya. Tapi kesabaran mereka itu insya-Allah pada satu hari nanti akan membuahkan hasil. Dengan syarat selagi kita ni tidak kembali kepada agama Allah, selagi itu pertolongan Allah Ta'ala tidak akan sampai kepada kita. Kita kena kembali kepada Allah. Tidak boleh mengharapkan orang Palestin sahaja. Seluruh dunia perlu berusaha untuk membebaskan Palestin. Atas dasar itu mereka tidak berhenti berjihad. Asal mereka melawan menggunakan batu, dan mereka dikenali sebagai atfal hijar. Tuan-tuan tengok apalah batu, lastik batu nak lawan kereta kebal. Orang Yahudi gelak, tapi hari ini Yahudi takut. Orang Palestin ada senjata yang boleh musnahkan kereta kebal, boleh musnahkan jet, boleh menembak dari jauh, dan macam-macam lagi. Itu berkat kesabaran. Dan akhirnya Allah Ta'ala membuka jalan kepada mereka untuk berjuang.
Firman Allah Ta'ala, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Jika kamu, ini masa perang Uhud, mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun masa perang Badar mendapat luka yang serupa. Kalau takut luka, takut ni, orang kafir pun luka juga, sama je. Mana orang Islam tak ada ilmu kebal, orang kafir pun tak ada ilmu kebal juga, sama je. Nabi tak pernah ajar para sahabat, okey kita nak lawan ni, baca ayat ni, gini, kebal. Tak ada. Orang Melayu je sibuk belajar ilmu kebal. Lalah, terbelajar dengan tok guru tak betul, sembah syaitan, kafir terus. Syaitan ni bila ada orang sembah dia, dia ikut. Nak jadi kebal boleh, nak berjalan atas air boleh, nak terbang boleh, sebut benda nak. Dengan syarat mu sembah aku. Tu syaitan punya kejual. Ayuzubillah. Tapi Allah Ta'ala meyakinkan, nak takut apa? Kalau kamu takut cedera, orang kafir cedera. Kalau kamu mati syahid, dia mati katak. Gitulah. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Jangan kamu berasa lemah mengejar mereka, musuh. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun derita sakit juga. Sebagaimana kamu menderita sedang kamu mengharap dari Allah yang tidak mereka harap. Dan adalah Allah Ta'ala mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau mereka cedera, kamu cedera. Kalau mereka mati, kamu mati. Tapi beza dia, apa yang orang Islam harapkan pada Allah, tidak sebagaimana diharapkan oleh orang kafir pada Allah. Adakah orang kafir mengharap pada Allah mati syahid? Tak. Orang Islam yang mengharapkan mati syahid. Dan nak takut apa, gitulah maksud dia. Jadi para sahabat pun jadi berani bila dengar ayat Quran ni. Jika seorang tu sabar dan tabah, Allah Ta'ala akan menolongnya. Itu dia. Dan sabda beliau, ketahuilah bahawa kegembiraan itu bersama kesulitan. Wa'lam annal faraja ma'al karbi. Kegembiraan itu bersama kesulitan. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Bila bersusah payah, contohlah Fathu Makkah. Mereka sudah lama menderita, akhirnya bila berlaku pembukaan kota Mekah, akhirnya umat Islam kembali gembira. Mereka dapat kembali ke Mekah, dapat cium bau tanah Mekah, dapat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat tawaf Kaabah dalam keadaan tidak ada lagi berhala-berhala yang mengganggu dan yang disembah. Semua telah dimusnahkan oleh Nabi dan para sahabat. Setiap susahnya permasalahan dan semakin menghimpit, hal itu menunjukkan bahawa kegembiraan akan segera datang, kerana Allah Ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ayat saya sebut tadi. Allah Ta'ala kata, siapa yang memperkenankan doa orang dalam kesulitan? Jawapan dia Allah. Apabila ia berdoa kepadanya, Allah. Dia menghilangkan kesusahan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi, Allah. Maka Allah Ta'ala akan jadikan kita ni khalifah di muka bumi. Kita ni, Allah Ta'ala sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan atas dunia ni khalifah. Allah Ta'ala tak sebut, aku nak jadikan atas dunia ni manusia. Aku nak jadikan atas dunia, atas bumi ni khalifah. Itu yang malaikat tak boleh buat. Hanya manusia saja yang mampu buat. Atas itu dia adalah khalifah al-ard. Al-ard ni apa tuan-tuan? Bumi. Orang putih sebut bumi apa? Earth. E-A-R-T-H. Orang putih mana dia dapat perkataan earth ni? Dia pernah pergi, macam mana boleh dapat perkataan? Dia ambil daripada perkataan al-ard. Tapi sebab lidah dia selain orang putih, ard jadi earth. Macam nasi juga, rice. Orang putih makan nasi tak? Mana makan nasi? Dia makan roti. Bila dia tengok orang Islam, sedapnya lah nasi. Dia kata, what is this? This is rus. Arab kata, this is arus. Arus. Lalah jadi rus, lalah jadi rice.
Gitulah asal usul perkataan yang diambil oleh orang putih daripada orang Arab. Jadi suatu bahasa Arab ni bahasa ibunda. Daripada bahasa Arab itu, bahasa-bahasa lain dia ambil perkataan Arab. Dan diubah sebutan-sebutan. Kalau bahasa Melayu tak ada cerita, tuan-tuan. Berjuta perkataan Arab belaka. Cuma ubah sebutan tambah imbuhan. Mekan, pean, itu je. Dah benda perkataan asal bahasa Melayu yang ada. Kerih tu, keris. Kerih dan sebagainya. Ilahum ma'allah. Yang Allah Ta'ala tanya ni, ada tak ilah ma'bud selain daripada Allah? Boleh tak berkongsi ibadah dengan Allah? Allah pun kita berdoa pada Allah, masa sama berdoa pada jin, pada pokok, hantu ke benda ke, jembalang ke, kubur ke, tak boleh. Syirik. Oleh itu, qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit sangat orang yang ingat Allah Ta'ala, yang takut pada azab Allah. Jadi oleh itu, hendaklah kita bertauhid, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sabda beliau, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ni wa anna ma'al usri yusra, dalam surah Alam Nashrah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bila susah dia akan jadi senang. InsyaAllah bila susah akan senang. Kena bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang tua sebut. Betul lah tu, dia ambil dari Al-Quran. Nak senang kena susah dulu. Kat dunia kena susah. Nak kena bangun pagi, nak. Pukul 5 dah bangun dah. Sebab subuh awal 5.30. Takkan nak bangun pukul 5.30. Baru nak sembahyang subuh, kau ni nak pergi masjid, nak mandi, nak ambil uduk, nak usuk gigi. Pergi usuk gigi dah lama. Kan? Gigi palsu pula. Nak cuci gigi palsu, pasang balik. Contact lens lagi. Jadi pukul 4.30 kena bangun. Tak apalah susah-susah pun. Nanti kat syurga nanti senang insya-Allah. Maka fa inna ma'al usri yusra. Kan? Kesulitan akan mengalahkan kemudahan. Tidak akan mengalahkan kemudahan insya-Allah. Hadis inilah diwasiatkan kepada Allah bin Abbas, maka seharusnya setiap mukmin selalu mengingat Allah untuk selalu berpegang teguh untuk wasiat bermanfaat ini yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada anak saudaranya, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allahu waliyut taufiq. Wabillahi taufiq. Allahu wal muwaffiq. Allah Ta'ala yang beri taufiq. Jadi alhamdulillah. Maka Syekh Utsaimin telah, bagi saya telah memberi syarahan yang sangat baik, yang sangat jelas tentang hadis ihfazillaha yahfazk. Setelah kita pelajari hadis ni, macam tak percaya bahawa kata-kata yang wasiat yang sangat penting dan berat ini rupanya Nabi sampaikan pada seorang budak kecil yang umurnya tak sampai 11 tahun. Dia akhirnya bila dia dewasa, dia sampaikan pula pada sahabat yang lain, dan menjadi panduan kepada kita sehinggalah hari ini dan hari kiamat. Daripada awal hadis sampai akhir hadis semuanya hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita bandingkan dengan keadaan kita hari ini. Kita hidup di zaman Islam ditindas, zaman tiada khalifah, tiada khilafah Islam, manusia jauh daripada sunnah Nabi, manusia mengagungkan barat, manusia cuba meniru gaya barat, manusia orang Islam hari ini suka bertasyabuh dengan orang kafir dari segi perayaan, dari segi pakaian, dari segi kata-kata, dari segi macam-macam. Maka pada hari ini kita hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu sebuah kitab yang elok dikaji dan dipelajari, kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang bertajuk Iqtida'us Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Mengikut jalan yang lurus dan meninggalkan jalan-jalan ahli neraka.
kita ini bicarakan tentang an-nahyu 'anit tashabbuh bil kuffar. Larangan menyerupai dan meniru orang kafir dari segala perkara, perayaan, pakaian, akidah dan sebagainya. Supaya kita faham. Dan Ibn Taimiyah Ahmad telah membicarakan tentang perkara ini dengan begitu detail sekali berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan pendapat para sahabah, aqwalus sahabah, tabi'in dan sebagainya, dan sirah pada zaman dahulu. Amat menarik. Dan akhirnya beliau bawa penyelesaian, hendaklah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Dan sunnah ni amat penting. Sebab itu Al-Imam Malik bin Anas pesan pada kita, dia kata sampai bila-bila pun daripada zaman dia dan sehingga akhir zaman, pesan dia kata as-sunnatu mithlu safinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa yang naik bahtera Nabi Nuh selamat. Yang tak naik kapal Nabi Nuh mati, tenggelam. Jadi rugi tak naik atas kapal Nabi Nuh. Yang naik atas kapal Nuh, ke atas kapal Nabi Nuh saja yang selamat daripada bah besar. Dah kita hari ni begitulah. Nak selamat daripada musibah apa semua, kita kena kembali mempelajari, mengkaji dan menghidupkan, mengamalkan hadis Nabi SAW, dan usaha kita mempelajari hadis ini insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi panduan kepada kita. Hendaklah kita sentiasa mengabdikan diri pada Allah, mengikut sunnah Nabi SAW, dan yang penting kena selalu minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana hadis ini dia berkaitan dengan sifat apa? Apakah sifat yang nak diterapkan oleh Al-Imam Nawawi? Imam Nawawi dia menyatakan orang mukmin ini, orang soleh ni, kita ni berusaha nak jadi orang soleh. Kita ni tak berapa nak soleh. Apa lawan pada soleh, tuan-tuan? Kalau orang baik, dalam bahasa Arab kita sebut soleh. Kalau orang yang tak baik, lawan dia talih. Ta alif lam ha. Salih, talih. Kita nak jadi as-salihin ke at-talihin? As-salihin. Riyadus salihin. Taman orang-orang yang saleh. Bukan taman orang-orang yang tak saleh. Dalam kitab ini Imam An-Nawawi dia mengumpulkan hadis-hadis yang menyeru kita supaya bersifat dengan sifat al-muraqabah. Sebab hadis ni dalam kitab al-muraqabah. Muraqabah ni lebih kurang macam ihsan. Maratib ad-din, martabat agama yang paling tinggi ialah ihsan. Kita sentiasa merasai Allah Ta'ala itu melihat kita dan memerhatikan kita. Jadi kita kena selalu zikir pada Allah. Tadi saya mengajar kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, cerita tentang faslun fi hadi Nabi SAW fi zikir. Bagaimana cara zikir Nabi SAW. Konsep zikir dalam Islam, cara berzikir, bagaimana nak berzikir, apa doa yang kita nak baca, apa zikir yang terbaik kita nak baca, apa adab ketika berzikir. Adakah zikir itu sekadar duduk atas tikar sejadah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar semata-mata, atau ada cara lain untuk kita berzikir? Dah kalau saya bawa kereta, saya tak boleh berzikir lah. Kalau saya berjalan kaki, tak boleh berzikir pada Allah. Dah kalau saya naik kenderaan, macam mana saya berzikir pada Allah? Macam-macam boleh. Rupanya mudah sangat nak zikir pada Allah. Cuma kita je tak tahu. Sebab tu kata Al-Imam Ibn Qayyim, akmalun nasi, akmalul khalqi zikran lillah Muhammad SAW. Kana Nabi SAW akmalal khalqi zikran lillah. Manusia yang, makhluk yang paling sempurna zikirnya pada Allah ialah Rasulullah. Kata-katanya, perbuatan Nabi, sifat Nabi, semuanya zikir pada Allah. Diri, duduk, baring, semua boleh ingat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kaji zikir Nabi SAW, kita rasa mudahnya nak berzikir pada Allah, dan betapa banyak peluang kita nak berzikir pada Allah, tapi kita
sentiasa lalai pada Allah. Jadi kita kena selalu zikir pada Allah, tuan-tuan. Jadi kita kena selalu doa pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah dengan Allah. Aku ni sok mau lupa padamu ya Allah. Tolonglah bagi aku sentiasa ingat padamu. Doa pada Allah, ya Allah nanti bangunkan aku nak semayang. Ya Allah ingatkan aku ya Allah. Bantulah aku supaya aku dapat puasa hari Isnin dan Khamis. Minta tolong Allah. Kita selalu minta tolong Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Itu rahsia dia. Ya? Ibadah dan isti'anah. Ya? Kemudian yang terakhir untuk pada malam ini, kesimpulannya, alhamdulillah, hadis yang kita pelajari ini walaupun tidak terhenti setakat ini sahaja, perlu dikaji lagi, perlu diperbahaskan lagi, dan tuan-tuan boleh buat rujukan pada kitab-kitab yang lain untuk memahami hadis ini. Dan alangkah baik jika hadis ini dihafal oleh setiap pada kita, paling kurang untuk diri kita, dan kita boleh sebarkan. Kalau kita sebagai seorang murabbi, kita boleh sampaikan hadis ini kepada orang lain. Kalau kita seorang guru, boleh sampaikan kepada anak murid kita. Kita seorang da'i, boleh sampaikan kepada mad'u ataupun orang-orang kita dakwah. Sesungguhnya kalam Nabi itu ada nur. Kalam Nabi SAW itu ada cahaya yang meresap dalam jiwa orang yang mendengar dan akan menggerakkan kita untuk beribadah pada Allah. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Tujuan kita belajar hadis supaya kata-kata Nabi itu meresap dalam hati kita, kita hayati, timbul rasa taqwa dan khasyah dalam hati kita, menyebabkan kita sentiasa berusaha dan sentiasa nak beribadah pada Allah. Itu yang kita nak. Suatu Syekhul Islam Taimiyah menyebut, illam tajid fi qalbika halawatan fil ibadah fattahimhu fa inna rabbaka syakur. Jika kamu beribadah pada Allah, kamu tidak merasai kemanisan beribadah, maka tuduhlah hatimu. Maksudnya dakwalah hati kamu, mesti ada yang tak betul. Allah Ta'ala akan bagi kita pahala dan ketenangan dan kemanisan jika kita betul-betul ikhlas beribadah pada Allah. Kalau kita tak dapat rasa, itu maknanya ada kurangnya, kena muhasabah balik. Mungkin niat kita kurang, ikhlas kita kurang, mungkin cara ibadah kita salah, tak ikut sunnah Nabi. Kita semua menghalang usaha kita untuk mendapat halawatul ibadah. Dan semoga apa yang kita pelajari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dirahmati oleh Allah, dan Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung hadis yang ke-64. Hadis ini agak pendek, cerita tentang al-mubiqat ataupun al-muhlikat, perkara-perkara yang memusnahkan iman. Apakah perkara-perkara tersebut dan bagaimanakah caranya untuk kita melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang boleh memusnahkan ibadah dan keikhlasan kita, insya-Allah dengan izin Allah pada kuliah akan datang, sehingga kita bertemu kembali dalam rancangan silsilah Ad-Durus Al-Manhajiyah ala Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dengan itu kita tutup majlis kita dengan surah Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.